Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Misteri siapa yang jadi Perdana Menteri masih lagi belum terjawab. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ada satu teori mengatakan Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional itu jauh lebih baik daripada bergabung dengan mana-mana gabungan yang lain. Kenapa? Kerana mereka akan mencipta cukup kerusi yang lebih banyak. Sekiranya Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional, mereka akan mendapat 155 kerusi, cukup untuk membentuk kerajaan yang paling stabil daripada semua gabungan yang mungkin berlaku. Tuan-tuan dan puan, sekiranya mereka mendapat 155, sebentar, kita kira berapakah untuk mendapat 2/3? Mereka sudah akan mendapat sebanyak 2/3 majoriti di Dewan Rakyat. Sekiranya Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan. Tetapi Muhyiddin berkata tidak akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Dan Anwar pula tidak memberikan apa-apa komen. Secara yang saya tahulah, mungkin saya sudah ketinggalan zaman kah, kamu boleh komen lah. Mungkin saya tidak terbaca berita dan sebagainya. Tetapi setakat ini Anwar berkata dia hanya ada cukup nombor. Dia tidak nyatakan siapakah nombor yang bakal akan menjadi penyumbang kepada beliau berjaya membentuk kerajaan dan seterusnya akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, teori seterusnya adalah kerajaan terbentuk dengan gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, tetapi hanya memperoleh majoriti paling kecil iaitu 112 saja. Walaupun begitu, kerana sudah ada Akta Lompat Parti, walaupun 112 itu tetap dianggap sebagai satu yang cukup bagus. Kerana tidak akan ada lagi yang boleh lompat parti ataupun tarik dia punya sokongan dan sebagainya. Okey. Jadi kemudian seterusnya teori yang lebih bagus adalah Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, bergabung dengan Warisan, mereka akan mendapat 115 kerusi. Dan sekiranya yang keempat pula adalah Perikatan Nasional bergabung dengan Barisan Nasional, bergabung dengan GPS dan bergabung dengan GRS, mereka akan mendapat 131. Masih belum 2/3. Dan seterusnya, teori yang seterusnya ialah Pakatan Harapan bergabung dengan GPS, bergabung dengan GRS, bergabung dengan Warisan, maka akan membentuk 113 majoriti. Walaupun begitu, Presiden ataupun bos kepada GPS mengesahkan tidak akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Kerana itu, ini mungkin sudah boleh ditolak teorinya. Begitu juga dengan Pakatan Harapan campur Barisan Nasional, campur GRS, campur GPS 140 sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, yang terbaik adalah untuk mendapatkan 2/3 majoriti di Dewan Rakyat. Yang terbaik adalah Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional dengan 155 kerusi. Walaupun begitu, cabaran terbesar yang mungkin boleh menggagalkan teori pertama ini adalah kerana siapakah yang mahu berkorban untuk menjadikan Perdana Menteri daripada parti yang lain, daripada gabungan yang lain. Saya fikir Anwar pun tidak akan melepaskan peluang terakhirnya mungkin untuk menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin pun mungkin tidak mahu melepaskan peluangnya untuk menjadi Perdana Menteri buat kali terakhir peluangnya. Jadi kerana itu mungkin
ini pun sukar untuk terjadi. Manakala bagi pilihan kedua lebih logik untuk berlaku, iaitu Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional. Kerana mahu tidak mahu, Zahid Hamidi tidak boleh demand, tidak boleh meminta-minta lebih, tidak boleh lebih-lebih, kerana dia hanya ada 30 kerusi sahaja. Dia boleh untuk bersetuju tidak menjadi Perdana Menteri, dan dia juga boleh memujuk Ismail Sabri Yaakob untuk tidak menjadi Perdana Menteri dan bergabung dengan Pakatan Harapan, dan akhirnya mereka boleh membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan dengan 112 undi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, teori yang ketiga pun lebih masuk akal, yaitu di mana Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, bergabung dengan Warisan kerana mendapat 115 undi. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk teori ketiga ini, saya fikir lebih baik teori ketiga ini dipakai daripada teori yang kedua, supaya ada watchdog untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang lebih kuat. Sekiranya Barisan Nasional tidak ngam, watchdognya Warisan dan PH. Sekiranya PH tidak ngam, BN dan Warisan boleh menjadi watchdog kepada Anwar Ibrahim. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir teori yang ketiga ini lebih baik, iaitu Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, bergabung dengan Warisan, yaitu 115. Kita berharap semoga besok, harap-harap cepatlah kita mendapat kabar keputusan yang akan diumumkan. Kita berharap semoga kemelut ini ataupun misteri besar ini akan terjawab dengan segera, supaya pentadbiran di Putrajaya akan berjalan dengan lancar selepas ini. Kerana saya percaya selepas sudah kalah, siapa lagi menteri yang masih lagi mahu untuk bersemangat menjalankan tugas? Contoh saja seperti Khairy Jamaluddin. Saya pasti Khairy Jamaluddin sudah kecewa dan sukar untuknya lagi memberikan komitmen 100% untuk bertugas sebagai Menteri Kesihatan sementara. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.